We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala fi ayatul ukhra: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, pertamanya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan rahmat, nikmat dan kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita masih lagi dapat diberi nafas menikmati kehidupan, dan seterusnya kita direzekikan pula untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjemaah pada malam ini, dan kita juga diberikan rezeki untuk bersama-sama pada malam ini dalam kuliah maghrib khas yang kita anjurkan pada malam ini, untuk kita memahami serba sedikit berkenaan dengan amalan-amalan sunnah yang boleh kita lakukan di dalam bulan Zulhijjah. Yang mana sedar atau tidak sedar hadirin mukminin sekalian, hari ini kita telah masuk 1 Zulhijjah, membawa maksud hampir 9 hari lagi kita akan merayakan pula Idul Adha. Tuan-tuan dan puan Allah Ta'ala sekalian, yang pertama sekali kita kena memahami bulan Zulhijjah ini adalah merupakan
bulan yang dianggap mulia juga oleh agama Islam kita. Mulia dalam arti kata dia mempunyai keistimewaan yang perlu untuk kita ketahui. Apa sebab? Kerana bulan Zulhijjah adalah merupakan, selain daripada bulan padanya Idul Adha, jika tuan-tuan masih ingat lagi, dia juga merupakan bulan-bulan yang disebut bulan-bulan yang diharamkan. Diharamkan pembunuhan, diharamkan melakukan perbuatan maksiat. Okay. Artinya bulan lain haram juga, tetapi dalam bulan ini kemaksiatan dan dosa tu dianggap lebih buruk. Itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-36. In 'iddatash shuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlamu fihinna anfusakum, kata Allah. Surah At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala ini adalah 12 syahra, ada 12 bulan. Bila Allah Ta'ala tetapkan ni fi kitabillah, yang bermaksud telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak di Lauhul Mahfuz lagi. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika mana Allah menjadikan langit dan juga bumi. Dan daripada 12 bulan ini, kata Quran, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan yang diharamkan. Dan Allah mengingatkan kepada kita, zalika ad-dinul qayyim, begitu agama itu ditegakkan, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu membuat kezaliman di dalam bulan ini. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, ketika mengulas tentang ayat ini, ada hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari juga Muslim. Itu yang diriwayatkan daripada Abi Bakrah, seorang sahabat Nabi yang namanya Abi Bakrah. Kata Abi Bakrah, Nabi SAW bersabda, az-zamanu qad istadara 12 yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bumi ini berputar pada bumi ini berputar pada keadaannya. Qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menjadikan langit dan juga bumi. Dan disebut bahawa minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan ini ada 4 bulan yang diharamkan. Salasatun mutawaliyatun, 3 bulan itu berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah wa Muharram. Dan disebut wa Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, dan juga satu lagi ialah bulan Rajab di antara bulan Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Itu menggambarkan bahawa inilah bulan-bulan yang disebut oleh para ulama. Antaranya saya ingat, antaranya seperti Al-Imam Ibn Abi Ya'la, disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Tafsir Al-Jalalain, disebut juga oleh ulama contemporary. Itu antaranya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ataupun lebih kenali sebagai Syekh As-Sa'di, dalam Taisir, dalam kitab Taisir Ar-Rahman.
Itu mereka menyebut bahawa kesemua mereka sepakat inilah bulan yang dianggap mempunyai kesuciannya. Dalam erti kata yang lain, bulan-bulan ini jika kita lakukan amal kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan atau memberikan pahala yang begitu banyak. Dan berbeza jika sekiranya kita melakukan pula keburukan, maka keburukan juga dianggap benda yang sangat berat di dalam bulan ini. Maka sebab itu dalam bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah ini, dia termasuk bulan-bulan yang kita katakan bulan-bulan suci orang Islam, yang dia ada keistimewaan-keistimewaan tertentu. Bagi kita lihat apa keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam bulan ini. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, yang pertama kita tahu keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni, iaitu pada hari ini 1 hari bulan sampai 10 hari bulan nanti. Itu sabit dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Ahmad. Itu ma min ayyamin amalu salihun fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in. Itu bermaksud tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, iaitu pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Maksudnya tuan-tuan, dia nak sebut pada kita bahawa antara 1 dan 10 Zulhijjah ini ialah kita kena beri fokus kepada amal-amal soleh yang boleh kita buat dalam bulan ini. Sampai para sahabat bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Kata Nabi, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun dia tidak kembali satu pun. Artinya melainkan orang yang pergi berjihad, dia terbunuh dalam jihad tersebut, itu kedudukannya sangat tinggilah. Okay. Tapi selain daripada keadaan itu, digambarkan bahawa amal ibadat yang dibuat dalam bulan ini, pahalanya, ganjarannya sangat berbeza daripada bulan-bulan, ataupun keutamaan-keutamaannya sangat berbeza daripada bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memperingatkan kita dalam surah Al-Fajr, itu pada ayat yang kedua. Surah Al-Fajr ayat yang kedua, wal fajr walayalin 'ashr. Okay, demi waktu subuh dan demi waktu malam yang 10. Mula-mula wal fajr, demi waktu subuh, waktu fajar. Yang kedua walayan, dan demi malam yang 10. Okay. Tuan-tuan dimati Allah Ta'ala sekalian, di kalangan para ulama tafsir, mereka mempunyai hampir 4 pandangan berhubung dengan yang dikatakan malam 10 ini. Okay. Ada di kalangan para ulama menyebut bahawa 10 hari pertama yang disebut bahawa malam 10 ini, iaitu yang pertamanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada yang kata 10 hari pertama bulan Zulhijjah, macam yang sedang kita lalui inilah. Yang kedua, ada menyebut 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang kata 10 terakhir daripada bulan Ramadan, arti hari ke-20 sampai hari yang ke-29. Dan ada yang menyebut 10 hari pertama di bulan Ramadan, dan ada juga kata layal ashr ni 10 hari pertama di bulan Ramadan. Dan ada juga menyebut bahawa 10 hari pertama dalam bulan Muharram. Ada 4 pandangan para ulama tentang layalil ashr ni. Itu malam-malam 10 ni. Apa maksudnya, ataupun bagaimana tarjih ataupun dari segi kekuatan dalilnya, di manakah ataupun manakah malam yang dipilih oleh para ulama? Tuan-tuan dan Allah Ta'ala sekalian, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia mengatakan bahawa tafsiran yang menyebut bahawa 10 hari bulan Zulhijjah itulah yang lebih tepat. Okay. Dia kata 10 hari di bulan Zulhijjah itulah yang lebih tepat. Okay. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali ni dia sangat masyhur. Okay.
Jika tuan-tuan tengok, dia ada kitab namanya Al-Jami' Ulum wal Hikam, kitab Al-Imam Ibn Rajab, yang membahaskan 50 hadis. Jadi dia menyebut dalam kitab yang lain, nama kitab lain ni Lataiful Ma'arif, dia kata bahawa sungguhnya tafsiran menyebut pada 10 hari Zulhijjah itu, maka itulah yang dianggap lebih tepat. 10 Zulhijjah tu sekarang ni lah yang sedang kita lalui ni. Dan dikatakan pendapat inilah dipilih oleh majoriti para tafsir dan juga para salafus salih dan selain daripada mereka, dan ini juga merupakan pandangan daripada Ibnu Abbas. Seorang sahabat Nabi, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, dia juga memilih pandangan ini. Artinya 10 malam inilah yang dimaksudkan oleh atau 10 ayat Layalil Ashri, 10 malam itu yang dimaksudkan ialah hari 10 yang pertama daripada bulan Ramadan, daripada bulan Zulhijjah. Tuan-tuan dimati Allah, persoalan dia, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? 10 Zulhijjah lebih utama ke ataupun 10 akhir Ramadan yang lebih utama? Sebab kita kan baru selesai Ramadan dulu. Kita mungkin baca, tuan-tuan mungkin ada pembacaan tentang Ramadan, kita membaca ataupun kita terdengar pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa 10 malam akhir Ramadan itu adalah hari yang paling terbaik sekali di dalam setahun. Sebab apa? Kerana dia ada malam yang dinamakan sebagai Lailatul Qadar. Jadi sedangkan para ulama tafsir juga menyebut bahawa Layalil Ashri merujuk kepada malam yang baik ini, termasuk padanya 1 hingga 10 Zulhijjah ataupun 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Jadi adakah di sana ada kontradiksi? Adakah terdapat perbezaan? Maksudnya pendapat yang kata 10 malam akhir pun ada, yang 10 malam awal pun ada. So yang mana yang paling tepat ni? Okey. Baik. Jika tuan-tuan lihat apa yang disebut Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, dia memberikan satu penjelasan yang sangat bagus tentang masalah ini. Kata Imam Ibn Qayyim, 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama daripada 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah. Kata Imam Ibn Qayyim, kata tuan-tuan, kata kita tak dapat nafikan 10 malam akhir Ramadan itu memang paling terbaik, tak boleh lawan dah. Tak boleh challenge dengan 10 malam di bulan Zulhijjah ini. Tetapi dikata, dan 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi jika kita nak hitung dari segi hari, siangnya mana afdal? Siang 10 Zulhijjah, awal 10 Zulhijjah utama ke siang 10 hari akhir Ramadan? Maka kalau merujuk pada siang, dia kata yang utamanya ialah pada 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini. Mesti tuan-tuan tanya, Ustaz, kenapa kata siang pula? Kan kata walayal ash, dan layal kan malam. Untuk pengetahuan tuan-tuan, di kalangan ahli lughah bahasa Arab, mereka juga menamakan layal ni juga merujuk pada waktu siang. Maka sebab itu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia beri satu satu penyelesaian yang baik untuk kita faham. Artinya jika dihitung dari segi malamnya, dah tentu 10 akhir Ramadan itu lebih baik. Tapi jika dihitung siangnya, 10 awal daripada Zulhijjah itulah yang lebih baik. Bermaksud yang sedang kita lalui pada hari inilah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, apa antara amalan yang boleh kita buat dalam bulan ini? Yang pertama disebut yang pertama ialah dianjurkan untuk kita berpuasa. Okay. Yang pertama dianjurkan untuk kita berpuasa. Bila tu? Disunnahkan untuk berpuasa daripada tanggal 1 hingga tanggal 9 Zulhijjah. Disunnahkan untuk kita berpuasa. Okay. Sama ada tuan-tuan nak buat puasa selang-seli, hari ni puasa macam puasa Nabi Daud kan, kita sebut dulu. Nabi pernah sebut antara puasa yang hebat adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Okay. Hari ni puasa, besok tidak. Lusa puasa, besok tidak. Ataupun nak puasa 9 hari pun tidak ada masalah. Okay. Kerana benda ni dia tidak ada ketetapan yang khusus. Dia umum, dia tidak ada ketetapan yang khusus.
Yang mana kerana Nabi SAW mendorong kita untuk beramal soleh ketika itu, dan puasa adalah antara sebaik-baik amal soleh. Keyword dia ialah amal soleh. Okay, artinya dalam 10 utama bulan Zulhijjah ni, keyword dia ataupun kata kunci utama dia adalah yang dia nak kita buat ialah amal soleh. Dan puasa tu merupakan salah satu lah daripada amal soleh. Baik, kita lihat apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Hunaidah bin Khalid dan daripada isterinya. Itu beberapa isteri Nabi SAW mengatakan, a'badi azwajin Nabi SAW qalat, kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Zulhijjah wa yawma Ashura wa salasati ayyam min kulli syahrin aw li isnain min syahri wal khamis. Ini hadis juga kita boleh jumpa dalam riwayat Imam Abu Daud. Baik, iaitu Nabi SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah, dan juga Nabi berpuasa pada hari Ashura pada bulan Muharram, 10 Muharram. Dan Nabi berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang ni kita tidak dapat menafikanlah. Nabi memang hampir setiap bulan Nabi berpuasa. Pada hari Ayyam Al-Abyad, hari putih, hari Ayyam Aswad. Jadi ini memang Nabi hampir setiap bulan berpuasa pada hari-hari yang berkenaan. Baik, kita lihat siapa di kalangan para sahabat yang turut mengikuti perbuatan Nabi ni. Disebut antara sahabat yang selalu mempraktikkan selama 9 hari awal bulan Zulhijjah ni, antaranya adalah seperti Ibnu Umar. Antara sahabat Nabi yang suka buat amal puasa daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah ni, antaranya ialah Ibnu Umar, atau namanya Abdullah bin Umar. Dan termasuklah ulama-ulama lain seperti Hasan al-Basri di kalangan tabi'in, Ibn Sirin, Qatadah. Semua mereka di kalangan tabi'in. Mereka juga tuan-tuan melaksanakan, tidak ketinggalan melaksanakan ibadat puasa ketika dalam bulan Zulhijjah ini. Ini sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Yang kedua, yang termasuk amalan soleh juga dalam awal bulan Zulhijjah ini, antaranya seperti bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar, dan memperbanyakkan doa. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan nak buat takbir, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, silakan. Bila Ustaz? Sepanjang hari ini sampai 9 Zulhijjah nanti. Takbir. Ataupun nak bertahlil, La ilaha illallah, La ilaha illallah, nak berbanyak kalimah La ilaha illallah, silakan. Ataupun nak bertasbih, Subhanallah, 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 Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, silakan. Atau bertahmid, Alhamdulillah. Ataupun istighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ataupun tuan-tuan nak memperbanyakkan doa, silakan dalam 10 yang awal ini. Ini semua ibadat-ibadat yang sangat dituntut. Dan disunahkan untuk mengeraskan suara ketika bertakbir di pasar, jalan-jalan, masjid dan tempat-tempat dan lain-lainnya. Kata Imam Bukhari, Al-Imam Bukhari menyebut dalam sebuah hadis, kata Imam Bukhari, walaupun hadis ini diriwayatkan secara mu'allaq, wa qala Ibnu Abbas wazkurullah fi ayyamin ma'lumati ayyamil ashr wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq fi ayyamil ashr yukabbiran wa yukabbirun nas takbirihima, wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah. Kata Ibnu Abbas, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, itu 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah, dan juga pada hari-hari tasyrik. Dan Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun turut bertakbir, dan Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah solat sunnah. Artinya di kalangan sahabat pun mereka turut mempraktikkan amalan takbir ini walaupun berada di pasar dan sebagainya. Menggambarkan tuan-tuan bahawa ini adalah namakan sebagai takbir mutlak, iaitu kita boleh buat bila-bila masa saja, sepanjang tempoh daripada 1 Zulhijjah ini sampai 10 Zulhijjah.
Seterusnya yang ketiga, menunaikan haji dan umrah. Okey. Yang paling afdal ditunaikan di 10 hari pertama Zulhijjah adalah menunaikan haji ke Baitullah. Ini tidak dapat menafikanlah. Ini kalau situasi dulu kita sebelum pandemik COVID-19, ramai hanya orang. Ketika sekarang ni dah mula pun sejak bulan Syawal lagi dah mula bergerak ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi dan sebagainya untuk persiapan melaksanakan ibadat haji. Tapi kita dah hampir 2 tahun ni kita tak adalah jadi kita tak mampulah. Okay. Baik, so yang keempat, memperbanyakkan amalan soleh. Itu sebagaimana keutamaan hadis Ibnu Abbas yang kami sebutkan di awal tulisan, dari situ menunjukkan dianjurkan memperbanyakkan amalan sunnah seperti solat, sedekah, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Termasuklah tuan-tuan kita hari ini yang kita laksanakan kuliah pada malam ini. Kita haraplah kuliah yang kita buat ini, kuliah yang tuan-tuan hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala iktiraf dia juga sebagai amal soleh yang kita buat dalam bulan ini. Okay. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, Allah Ta'ala akan menggerakkan lagi hati dan perasaan kita dan sanubari kita untuk terus melakukan lagi amal-amal soleh yang lebih banyak lagi daripada ini. Yang kelima, berkorban di hari nahar 10 Zulhijjah dan hari tasyrik. Kita tahu ini disunnahkan untuk berkorban sebagaimana ajaran Nabi Allah Ibrahim AS. Ini pun kita tahu, walaupun kita di Perak ni alhamdulillah kita dah ada keluar SOP dengan korban, okay. Namun ada juga masjid yang berjaya laksanakan dan ada juga mungkin terpaksa tangguhkan atas alasan-alasan yang tertentu lah. Okay. Namun sekiranya kita dapat keluar daripada wabak ini lebih awal kan, insya-Allah kita akan laksanalah ibadat korban ni seperti tahun-tahun sebelum yang kita buat sebelum daripada ini. Dan yang keenam, bertaubat. Termasuklah yang ditekankan di awal bulan Zulhijjah ini adalah bertaubat daripada pelbagai dosa dan maksiat, serta meninggalkan tindakan zalim terhadap sesama manusia. Okay. Maksudnya dalam bulan awal bulan Zulhijjah ini, okay, ambillah masa tuan-tuan, carilah masa yang benar-benar kita ingin bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu bahawa dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un. Tiap-tiap anak Adam ini semua mereka bersalah. Siapa pun kita tuan-tuan, kita ustaz, kita bukan ustaz, semua kita buat salah, buat silap. Kita buat dosa dengan Allah Ta'ala. Tapi kata Nabi, wa khaira khata'in, tetapi sebaik-baik mereka yang buat salah ini ila at-tawwabun, mereka yang bertaubat, mereka yang nak kembali kepada Tuhan. Seperti dalam ayat lain Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Kata Allah, bersegeralah kamu untuk kembali kepada Tuhanmu, mendapatkan maghfirah, keampunan daripada Tuhanmu. Demi untuk apa? Demi untuk mendapatkan syurga. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Demi mendapatkan syurga yang seluasnya adalah seluas langit dan juga bumi. Dan kita alhamdulillah, okay, di masjid ni kita baca kitab syurga dan neraka. Tuan-tuan pun dah maklum dah banyak dah. Kita dah pergi ke beberapa bab dah tentang syurga dan neraka ni. Yang mana bila kita baca tentang syurga, kita rasa sangat-sangat menginginkan syurga. Okay, bila kita baca cerita tentang hadis-hadis berkenaan dengan syurga, kita rasa nak masuk syurga. Okay. Dan kita tak sampai lagi bab berhubung dengan neraka pula. Bila kita sampai bab berhubung dengan hadis-hadis tentang neraka pula esok, baru kita tahu, ya Allah, kita rasa macam kita tak nak buat dah dosa dah. Rasa tak nak buat dah kemaksiatan, tak nak buat dah salah, tak nak buat dah perkara-perkara yang menyakitkan hati orang. Takut kita dihumban dengan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam api neraka. Yang tu tak sampai lagi lah. Kita baru sampai bab awal-awal ni semua cerita tentang syurga je. Ya, Jasri semua cerita tentang syurga je dulu. Tengah sonok ni.
Besok dah kita baca tentang neraka pula, barulah kita rasa ancaman kepada kita. Rupanya ini ancaman Tuhan. Okey, rupanya ini yang Allah Ta'ala tak bagi. Okey. Bukan sebab itu sangat dianjurkan dalam bulan ini untuk kita membanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam bulan juga disebut tadi, kita disunahkan, dianjurkan melakukan amal soleh, dan antara amal soleh itu juga merupakan istighfar. Istighfar. Dalam hadis surah Imam Muslim, banyak adik-adik menyentuh tak istighfar. Wa inni wa astaghfirullah fil yawm 70 marrah. Kata Nabi, sesungguhnya aku dalam satu hari beristighfar kepada Allah Ta'ala kadang-kadang 70 sampai 70 kali. Dan sebagai riwayat disebut, wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marrah. Dan kadang-kadang aku juga pernah beristighfar kepada Allah Ta'ala 100 kali. Siapa tu tuan-tuan? Nabi SAW yang beristighfar. Nabi yang kita tahu Allah berikan dia ismah. Ismah ni maksudnya tak lakukan dosa, maksum. Nabi yang maksum pun minta keampunan dengan Allah Ta'ala. Nabi bukan saja maksum, bahkan diampunkan dosanya dulu, diampun dosa yang akan datang. Tetapi Nabi SAW tak henti-henti daripada minta keampunan kepada Allah. Okay, jadi di mana kedudukan kita? Jadi kita ni sepatutnya kita lagi banyak memperbanyakkan istighfar, kerana kita tahu kita banyak melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, intinya ataupun rumusannya, keutamaan 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini berlaku untuk amalan apa saja. Artinya dia tidak ada satu pattern khas, tidak ada satu standard tertentu, tidak. Tetapi beri satu keumuman dalam manusia untuk melakukan amal-amal kebaikan dalam bulan ini. Itu umum. Artinya untuk amalan apa saja. Okey. Tidak terbatas pada amalan tertentu. Sehingga amalan tu kadang boleh jadi mungkin solat, mungkin sedekah. Okay. Kita sekarang ni memang sangat berkait rapat dengan sedekah lah tuan-tuan. Bagi kita tahu sebahagian di kalangan sahabat-sahabat kita, ada sebahagian mereka yang tak mampu, ada sebahagian sahabat kita mungkin memerlukan barang makanan, ada jiran kita mungkin ada yang tak makan. Maka inilah sebenarnya tuan-tuan antara peluang dan waktu yang boleh kita ambil manfaat dengan bersedekah di dalam bulan awal di bulan Zulhijjah ini, okay, bagi menambahkan lagi koleksi amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengoklah jiran-jiran di sebelah rumah kita tuan-tuan. Cubalah tanya. Mungkin di kalangan mereka tak cukup beras. Mungkin di kalangan mereka ada yang lauk yang tak ada untuk dimasak pada hari berkenaan. Okay, mungkin boleh kita hantarlah berapa biji telur ke, atau satu papan telur ke tuan-tuan, dengan paling minimum yang boleh kita buat. Ada yang menghantar tepung dan sebagainya, sebab tepung lebih bermanfaat kan, lebih boleh mengenyangkan dan sebagainya. Okay, jadi kita lihatlah kan, apa bentuk amalan yang boleh kita buat di awal di bulan Zulhijjah ini. Dan baca Al-Quran dan juga amal-amal soleh yang lainnya. Okay, baca Quran dan juga amal-amal soleh lain yang boleh yang kita laksanakan. Maka seolahnya nak beritahu kepada kita bahawa seharusnya setiap Muslim ini menyibukkan diri mereka di hari tersebut. Okay, kita kena sibukkan diri kita pada awal Zulhijjah ini, daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah ini, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana negeri Perak ni alhamdulillah kita dah mula laksanakan ibadat bermula pada hari Khamis baru-baru ni kan, pada 8 Zulhijjah, pada 8 hari bulan Julai. Okay, beberapa hari sebelum masuk 1 Zulhijjah. Artinya cantik lah alhamdulillah. Kita masuk 1 Zulhijjah je kita dah berada di surau, dah berada di masjid.
dan boleh melaksanakan ibadat solat, dan boleh melaksanakan kuliah maghrib. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita kena panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan dengan melakukan amalan wajib, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu sedikit perkongsian saya bermalam ini berhubung dengan amal-amal sunnah yang boleh kita lakukan di dalam bulan Zulhijjah ini. Okay, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang mendapat manfaat yang besar daripada kurniaan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita ini. Mudah-mudahan kita tidak jadi orang yang rugi, kerana kita tahu masa tidak menunggu kita, dan masa juga kita tak tahu sampai bila kita ada peluang tersebut. Okay? Kita tak tahu adakah tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan awal bulan Zulhijjah ni pun kita masih tidak tahu tuan-tuan. Tidak ada kepastian. Maka orang yang beriman seharusnya mereka mengambil kesempatan dalam setiap apa juga peluang atau peluang yang ada di hadapan mereka, okay, demi menambahkan koleksi amalan yang akan kita bawa untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah rahmati saya dan merahmati tuan-tuan sekalian. Mari sama-sama kita tangguhkan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan bacaan doa insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wala mahruma. Ya Allah Rahman Rahim, ya Hayyu Qayyum Rabbal Alamin. Ya Allah, semeradai apa kami lakukan pada malam ini ya Allah. Dengan pula ilmu yang kami laksanakan pada malam ini ya Allah, jadikanlah ianya sebagai wasilah kepada kami. Engkau manjangkan usia kami dalam mentaati perintah dan perintah-Mu ya Allah. Jadi sebagai wasilah kepada kami, Engkau menyembuhkan penyakit-penyakit kami hadapi ya Allah. Dan jadi sebagai wasilah kepada kami, Engkau menyelamatkan kami dan membebaskan kami dari segala mara bahaya, bala bencana, wabak penyakit COVID-19 dan sebagainya ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, ya Hayyu Qayyum Rabbal Alamin. Segala pahala kami hadir pada malam ini ya Allah, segala pahala kami kepada arwah ibu bapa kami, atau arwah datuk nenek kami, atau arwah keturunan-keturunan kami. Mudah-mudahan mereka dapat manfaat daripada apa yang dilakukan oleh kami ya Allah, tanpa mengurang pun sedikit pun daripada pahala-pahala kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehalus dan selembut sutra kasih.